Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Dan ini merupakan rakaman az-zikrah khas Majlis Ilmu di KLFM, diterbitkan oleh KLFM, bagi pihak penerbit Puan Zima Syariza. Saya DJ Riz bersama-sama dengan para jemaah di Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Jalan Ara Bangsar, Kuala Lumpur. Alhamdulillah, malam ini menjadi detik bersejarah di masjid ini kerana kita kali pertama bekerjasama dengan masjid dari RTM untuk merakamkan majlis ilmu yang kita panggil Az-Zikrah khas ini. Tanpa melengahkan waktu, kita akan bersama-sama dengan penceramah tetap juga untuk rancangan Az-Zikrah khas setiap pagi bermula pukul 6.45 pagi hinggalah pukul 7 pagi. Baiklah, tanpa melengahkan waktu lagi, saya akan memperkenalkan penceramah kita, Al-Fadil Ustaz Wan Syuhur Bani Leman, dan akan menyampaikan tajuk Masjid yang Dirindui. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, para pendengar juga yang diberkati, dirahmati, dikasihi, lagi dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga kita juga kali ini dan seterusnya hidup dan mati kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya seperti mana biasa dalam setiap pertemuan, alhamdulillah, mudah-mudahan hidayat ini berkekalan Allah kurniakan hidup dan mati. Saya suka berpesan kepada jemaah dan kepada diri saya sendiri, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa takwa. Sama-sama kita ingati dahulu wahyu Allah yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa dan jangan mati kecuali setelah betul-betul kamu semua Islam, yakni kita semua. Alhamdulillah, kali ini kita nak belajar sikit. Sebenarnya kita ni sama-sama belajar. Walaupun saya duduk di depan, ada ramai di hadapan saya ni dari kalangan jemaah muslimin dan muslimat. Sebenarnya lastu bi khairikum, saya mengaku awal lagi saya bukan yang terbaik di kalangan anda semua. Kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, ikut perintah Allah. Kamu kena saling berpesan kepada kebenaran dan juga saling berpesan kepada kesabaran. Alhamdulillah, topik kita berkaitan dengan masjid, ya. Masjid yang dirindui. 4 patah perkataan, ataupun 3. Masjid yang dirindui. Perkataan yang ataupun satu ayat yang sebenarnya kadang-kadang menimbulkan rasa malu pada diri kita sendiri. Khususnya saya sebut dahululah diri saya sendiri. Bila saya nak ajar orang untuk sama-sama rindu pada masjid, kena tanya diri sendiri dulu. Saya sendiri pun rindu pada masjid ke tidak? Itu soalan yang sangat besar. Dan sebenarnya tak ada siapa yang boleh berbohong pada diri sendiri, dan dia tak boleh bohong pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya seseorang, semua orang akan jawab, ya, saya rindu masjid. Tapi Allah Maha tahu sejauh mana jujur jawapan kita. Bahkan seperti yang saya sebut tadi, kita sendiri tahu diri kita. Kerana hati kita, acap kali dalam kuliah saya sebut, tak kira di radio, kalau dulu di TV, di masjid, di mana-mana pun. Kalau kebetulan saya teringat, saya akan sebut, kita tak akan mampu untuk menipu hati kita sendiri. Contohnya, saya sebut pensel yang saya pegang ni. Barangkali kita buat contoh saja. Ada orang tertarik dengan pensel ni pasal dia tidak bulat, tapi dia 3 segi. Contohnya, ustaz beli kat mana?
Jadi saya boleh jawab beli di mana-mana pun. Saya boleh sebut contoh kedai itu, kedai ini, kedai ini. Barangkali kedai itu tidak betul pun. Orang percaya. Tapi hati saya akan beritahu pada saya, kamu ni ustaz sahaja. Tapi cakap bohong. Hati tak boleh nak tipu. Sebab itu benda yang paling mahal ialah hati. Makhluk yang paling mahal pada badan kita adalah hati. Dan dalam hati inilah terletaknya apa yang dikata satu perasaan, rindu. Hak duduk menyanyi rindu-rindu tu, hak duduk naik ke atas bukit, ada satu lagu dia bagi tahu, kalau aku dapat mendaki gunung contohnya kan. Saya tak nak menyanyi, cuma nak bagi tahu pasal teringat. Lagu tu saya budak-budak dulu dengar dalam radio, dalam TV, dengar orang menyanyi, kalau aku dapat mendaki gunung contohnya. Dia kata akan ku seru, ku laungkan namamu. Kalau nama, apalah nama pun, kononnya sayang sangat, rindu sangat. Allahu Akbar. Betul ke? Persoalannya, rindu itu jujur ke? Kalau sekadar sebut di mulut, nak buktikan kepada orang sampai naik atas gunung, boleh, orang semua boleh dengar, jujur ke? Sebenarnya cerita tentang rindu, tentang cinta ini adalah cerita hati sanubari para ulama kita, khususnya ulama-ulama sufi ataupun mereka yang bercakap dalam konteks ilmu membersihkan diri. Kita tidak akan lupa apa yang dipesan ataupun yang diajar disebut oleh Imam Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Dan benda ini diulang balik disebut oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab dia Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Dia ada sebut, kalau kita sebut tentang rindu ni, dia mesti ada kaitan dia ada mesti rempah ratus dia bukan satu benda. Macam kita masak kan, kita bubur garam saja, maka dia tak sempurna masak tu. Dia kena ada gula dia kena ada santan dia contoh. Kemudian bukan letak begitu je, kena gaul pula, kena kucau ke kacau nak sebut pun kadang-kadang keliru dengan bahasa kita sendiri kan. Tapi ini semua proses yang perlu dilakukan, digerakkan, berlaku bersama, saling sokong menyokong antara satu dengan lain, maka dia akan keluarkan satu lauk yang sedap. Kalau rendang yang sedap. Kalau masak tumis pun tumis yang sedap. Kalau saya orang Terengganu masak nasi dagang. Masak nasi dagang, saya sebut sikit je lah. Ini sebagai contoh praktikal. Masak nasi dagang ni, masa nak campak, istilah nak campak-campak tu kena ikut waktu dia. Jangan kita buat begini ikut cara kita sendiri. Bukan tak jadi nasi dagang, tapi dia nasi dagang barangkali dia tidak bangkit. Faham? Tak bangkit. Dalam orang Terengganu kata dok baki, dia kata. Maknanya tak bangkit, maknanya tak ada harum dia, tak ada aroma dia tu, tak ada. Tapi bila kena cara dia, dengan aroma dia, dengan rasa dia, bila orang makan, orang akan kata apa? Allahu Akbar. Tak jumpa dah nasi dagang macam tu. Itu contoh. Maka begitulah bila kita bercakap tentang rindu pada masjid. Semua orang boleh dakwa. Orang yang berkasih, dia kata dia rindu. Orang yang bercinta, dia kata dia rindu. Maka Imam Ibnu Qudamah bagi tahu pada kita, kalau kita rindu, dia mesti rindu ni dia ada 3 lagi kawan dia. Dia kata 4 sekawan. Kalau rempah 4 sekawan kan. Pernah dengar rempah 4 sekawan? Tak pernah masak belaka ni. Dia ada bunga cengkeh, bunga lawang, apa benda tak lagi lah. Adalah 4. Bila dicampak dalam sup baru jadi sup. Kalau dicampak dalam gulai baru sedap. Gulai tu 4 sekawan. Begitu juga kebetulan
Dalam buku atau kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, Imam Ibn Qudamah dia bagi tahu dia kebetulan dia empat juga sekawan. Yang pertama, kita kena ada redha. Maknanya hati kita itu redha ini dia lebih dari cinta. Redha maksud dia puas hati, kita gembira bila tengok masjid. Hati kita orang kata kembang, redha. Seronok. Seronok itu perkataan yang lebih tepat. Seronok. Yang kedua, dia kena ada al-hubbu, rasa cinta. Bila ada rasa cinta, baru kita kena ada, dia panggil asyauqu, baru ada rindu. Ada cinta, ada seronok, baru dia datang rindu. Mari perkataan rindu, syauq. Orang Melayu terima dah perkataan ni, tapi dia buat jadi syauq. Jadi lebih sikit lah. Tengok orang ni syauq, tengok itu syauq, tengok filem, macam-macam filem pun, Mak Kilau contohnya syauq. Apa benda dia syauq pun kita tak tahu. Tapi perkataan syauq itu asal dia rindu. Semalam ada seorang sahabat saya dari Albania, dia hantar WhatsApp, dalam dirakam sikit video, dia bagi tahu dia rindu pada saya. Dalam perjalanan nak datang masjid tadi, saya sempat rakam sambil memandu pasal benda ada boleh bubuhkan telefon dekat dashboard. Tekan je, saya bagi tahu, wa ana mushtaq ilaika jiddan. Saya kata, saya pun rindu pada awak sangat-sangat. Saya nak sebut perkataan rindu. Bila kita nak buktikan rindu tu kena bukti. Kalau saya seorang-seorang rindu pada sahabat saya tadi, nama dia Sabahuddin, nama dia Dr. Sabahuddin, dia tidak akan tahu saya rindu pada dia kecuali saya kena menghubungi dia. Maka Imam Ghazali, Imam Ibn Qudamah kata, kalau betul rindu, perkara yang keempat kena ada saling berhubung, saling bermanja, kena ada. Ini betul ke rindu ke masjid? Seminggu sekali, alhamdulillah, kita bersangka baiklah datang. Walaupun lambat, sampai imam dah nak habis khutbah, baru kita sampai. Orang rindu dia tak macam ni. Kenapa kita rindu pada masjid? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia, tak ada dah dalil ataupun pengajaran yang kita boleh ambil dalam konteks apa sahaja kehidupan kita, sama ada berkait terus dengan agama ataupun nilai-nilai kemanusiaan, dipanggil al-huquq al-insaniyah. Kalau dalam konteks dunia sekarang, mereka kata perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Imam Ash-Shatibi dia beri peringatan pada kita. Sebut hak asasi manusia pun, bila sebut hak asasi, kita kena kembali dulu kepada perkataan hak. Hak tidak akan berlaku kecuali dengan Islam. Bila sebut hak, dia mesti kembali pada Islam. Bila kembali pada Islam, sumbernya sudah tentu Quran dan Sunnah. Maka kalau kita jujur, kita rindu. Kalau kita jujur, kita rindu. Kita kena buktikan. Bukannya satu perkataan yang sekadar kita sebut begitu. Bukti itu sebagai meraihkan perasaan kita. Allah kata apa? Zalika, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, zalika wa man yu'azzim, zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Begitulah. Zalika, begitulah. Maknanya tak ada cara lain, tak ada benda lain. Satu petunjuk, macam bila Allah kata zalikal kitabu la raiba fih, dia panggil ismul isyarah, disebut zalika. Nak
kalau dalam bahasa terjemahan mudah saya terjemahkan, maknanya kata tunjuk. Bila kita tunjuk pada sesuatu, saya kata botol ini, maknanya saya tak nak botol lain. Kalau saya kata saya tunjuk nak gelas ni, kalau saya kata saya nak gelas, saya tak tunjuk, maknanya barangkali gelas apa boleh bagi. Tapi bila saya dah tunjuk pada satu gelas, jangan bawa gelas lain, saya nak gelas tu. Itu bila Allah sebut zalikal kitab, itulah satu-satunya kitab, menunjukkan itulah satu-satunya Al-Quran yang Allah SWT maksudkan. Bila Allah kata zalika, itulah, begitulah, wa man yu'azzim sya'airallah, siapa yang membesarkan, memandang hebat apa jua syiar-syiar yang berkait dengan Allah, syiar Islam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa innaha min taqwal qulub. Itu tanda ada takwa dalam hati. Maknanya jujurlah tu. Kalau kita cinta orang dengan takwa, jujur cinta kita. Kita tak akan jujur cinta kita, tak kiralah kita cinta pada seorang sahabat. Kalau kita bertakwa kepada Allah. Apa maksud takwa? Takwa ini secara mudahnya ditafsirkan dengan ada dua benda. Buat benda yang disuruh, tinggalkan benda yang dilarang. Dan semuanya mesti lillahi ta'ala. Bila kita sayang sahabat kita dan kita jujur sayang dia, sayang itu mesti atas konsep takwa. Maka bila dia nak buat jahat, kita larang, kita nasihat. Bila kita nak buat jahat, dia pun nasihat kita. Itu contoh. Maka begitulah. Perkataan syiar. Apa makna syiar? Dari perkataan sya'ara. Maknanya perasa. Kita rasa. Benda yang perasaan. Bila kita tengok saja masjid, tengok saja dari jauh. Tengok saja dari jauh. Saya teringat masa anak-anak saya masih kecil. Anak saya dah umur 27. Sekarang yang sulung. Dulu masa dia umur 1 tahun lebih sikit lah, 2 tahun barangkali, pasal adik dia umur 1 tahun lebih, dia 2 tahun lebih. Bila lalu tepi jalan di Lebuh Raya Persekutuan, masa tu bangunan masih tak berapa banyak, jadi boleh nampak kubah biru Masjid Sultan Salahuddin kat Shah Alam. Walaupun kita lalu kat highway kan nampak, sekarang rasanya tak nampak pasal banyak bangunan dah tutup pemandangan. Bila dia nampak sahaja, budak-budak masa tu, sekarang dia umur 27, mudah-mudahan tak berubah. Bila dia tengok je, dia tak tahu nak sebut masjid. Dia sebut apa? Abah, Allahu Akbar. Dia sebut. Adik dia pun sama, Abah, Allahu Akbar. Bila dia sebut begitu, kita kalau sampai waktu solat, bila kebetulan waktu solat, kalau tak nak pergi pun berasa malu. Kalau tak malu ke Tuhan, malu pada anak sendiri pasal Allah. Dia pun ingat Allahu Akbar. Bila sebut Allahu Akbar itu, dia faham itu adalah cerita berkaitan dua benda. Satu azan, yang kedua berkaitan dengan solat. Baik. Kenapa kita perlu rindu pada masjid? Itu persoalan. Sebenarnya cerita bab masjid ni terlalu banyak. Buka laman web, buka kitab, buka apa pun, sampai saya sendiri jadi keliru. Saya nak bercakap tentang apa ni? Walaupun dalam konteks khusus disebut rindu pada masjid. Muslimin dan muslimat, masjid ni sebagai satu alat. Sebagai satu alat. Seperti bila kita kena ingat balik, ini Allah beri kepada kita untuk memudahkan kita. Kenapa kita faham? Kenapa Allah ciptakan kita? Bahkan sekalian alam, bahkan setiap sesuatu benda yang Allah ciptakan, tujuannya adalah untuk bertasbih kepada Allah. Ataupun bila Allah sebut tentang وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bila Allah sebut secara keseluruhan, sama ada arash, dari arash sampai ke batu, sampai sekecil-kecil, wa in min syai'in, Allah kata tak ada satu benda wala sekecil-kecil zarah, semuanya tujuannya bertasbih, nak kata pada Allah subhanallah,
Subhanaka ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Apa makna dia subhana yang kita duduk sebut? Maknanya kita beritahu Allah, engkaulah satu-satu Tuhan, tak ada Tuhan yang lain padamu. Kau maha bersih dari segala syirik. Itu makna subhana. Bila kita sebut pada Allah, subhanallah, subhanallah, kita sedang memuji Allah bahawa Allah itu maha satu. Maha satu. Allahu Akbar. Bila Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita, Allah perintah kita, Allah sebut pada kita dalam Al-Quran, ya, maaf, itu yang saya nak sebut sekali lagi. Allah bagi tahu setiap sesuatu. Bila Allah sebut manusia, Allah sebut lebih khusus. Yang lain semua bertasbih, ibadat, tapi Allah sebut lebih khusus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah aku. Bagi proses untuk menyembah Allah ini, Allah berikan kepada kita cara dan tempat. Saya tidak mau bercakap tentang cara, pasal topik kita berkaitan dengan masjid. Bila sebut masjid, maknanya tempat sujud. Sehingga kan bila Allah Subhanahu wa taala, boleh baca ya, dalam sejarah berkaitan dengan bumi secara khususnya. Kita tak nak bercakaplah tentang zaman dinosaur, zaman sebelum itu. Kita bercakap tentang zaman Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita buka satu buku Fiqh Sirah contohnya yang ditulis oleh almarhum Al-Buti, Said Ramadan Al-Buti, beliau ungkit cerita tentang bila dibina Kaabah contohnya. Siapa yang awal membina Kaabah? Bahkan sebelum, ada riwayat-riwayat dibawa, walaupun riwayat itu tidak kuat, tetapi dibawa dalam konteks sejarah, ya. Kaabah itu sudah ada semenjak sebelum Adam diturunkan di atas muka bumi. Kerana yang pertama yang membina Kaabah ialah malaikat. Padahal malaikat solat di langit. Nabi ketika melawat langit, dibawa untuk melawat langit, Nabi bagi tahu sampai aku terdengar langit ini berbunyi. Bunyi macam mana? Istilah katalah kiok 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 kiok. Bukan langit nak runtuh. Jangan ingat langit nak runtuh. Tapi nak bagi tahu, tak ada, Nabi kata tidak ada satu tempat yang kadar sebesar 4 jari. Yang ini bila 4 jari ni kita fahamlah sujud kan. Kecuali di sana ada malaikat sujud sedang solat. Maksudnya langit keseluruhan itu pun dah kategorinya masjid kalau kita sebut. Bahkan Rasulullah kata waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi kita ini pun sebenarnya kalau ikut dalam kategori yang luas, bumi kita ini pun di mana-mana pun semuanya sujud. Kalau berasa nak sujud atas ais, beli tiket pergi ke Kutub Utara. Kutub Utara kalau boleh. Kalau berasa nak sujud atas bukit, kat Malaysia ada bukit. Macam-macam bukit ada. Saya tak berapa kenal bukit lain, tapi kalau di Terengganu ada bukit besar. Ada bukit besar, ada bukit kecil. Yang penting, ini semua tempat-tempat ini selagi tidak najis kita boleh sujud. Itu dalam konteks umum, nak bagi tahu hidup kita ni kok mana pun kena sujud pada Allah, kena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala beritahu masjid dalam apa yang dikatakan sebagai bumi itu masjid, Allah bagi tahu pula di mana ada masjid yang khusus. Apa masjid yang khusus? Tadi saya sebut, iaitulah Kaabah.
inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Baik, saya baca ayat tu sebentar, sikit saya terjemah, lepas tu kita akan berhenti sebentar untuk laluan azan 8.20. Yang penting Allah kata apa? Ingat, rumah ibadat yang pertama, yakni masjid yang pertama, yang dibina, yang diasaskan untuk manusia. Di sini Allah sebut manusia secara khusus. Sebenarnya jin pun termasuk sekali, tapi kita tak nak bercakap tentang alam jin. Kita manusia. Lallazi bi Bakkah mubarakan. Memang pasti yang ada di Makkah itu masjid yang penuh dengan keberkatan. Sebab itu kita ni ada rindu. Bila Nabi Ibrahim panggil wa'azzin finnasi bil haji, Allah cerita. Allah kata, wahai Nabi Ibrahim, panggil. Nabi Ibrahim pun panggil. Dengan sebab panggilan tu ada rindu. Bagaimana antaranya Allah perintahkan supaya Nabi Ibrahim suruh panggil wa'azzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan. Ini cerita, walaupun nampak dalam itu berkaitan dengan haji, cerita tentang haji, tapi ialah mana ada orang pergi haji tak sembahyang. Mestilah nak pergi haji dan solat itu lebih besar dari ibadat haji, dan kedua-duanya besar kerana rukun belaka. Yang penting, dalam satu hadis lain Rasulullah kata supaya kita nampak keperluan rindu pada masjid ni. Hadis Nabi kata la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tak sepatutnya seorang itu bersungguh-sungguh nak berniat simpan duit. Kalau dalam konteks sekarang simpan duit lah. Kalau zaman dulu dipanggil ada juga sikit simpan untuk bekal duk jaga unta ataupun kuda untuk bermusafir pada zaman tersebut. Zaman sekarang biasanya orang naik kapal terbang lah ataupun naik bas. Rasulullah beritahu, kalau dalam hadis ini sebagai contoh, Nabi kata tak sepatutnya berlebih-lebihan bagi kita ni kalau nak beribadat, sembahyang atau apa pun, kecuali menuju ketiga masjid. Apa maksud hadis ni? Selain kita faham dalam konteks kepentingan kedudukan tiga hadis ni, supaya kita ada rasa rindu, ada rasa mahu nak pergi ke tiga masjid ini. Kalau kita ada mahu nak pergi tempat lain, sedangkan masjid ini kita tak pergi lagi, kita kena malu pada Allah Subhanahu Wa Taala, malu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu pada diri sendiri. Jangan kita sampai dah lanjut usia, habis dunia tempat kita pergi. Sebut Korea, pergi Korea. Ramai yang minat Korea contohnya, pergi Korea. Sampai Korea baru dia tahu, rupanya orang Korea tak macam hak kita tengok dalam TV. Dia kata begitu. Hak minat Hindustan pun begitu juga. Rupanya hak dalam filem je, comel-comel. Hak lain biasa je. Begitulah contoh. Jadi kita rasa nak pergi ke situ, nak pergi ke sini. Biar rindu kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal walaupun zahir kita tengok kecuali ketiga masjid. Pertama, Masjidil Haram. Nabi sebut ni. Pertama, Al-Masjidil Haram. Yang kedua, Nabi kata wa Masjidir Rasul, dan Masjid Rasul. Dan yang ketiga iaitulah Masjid Al-Aqsa di Palestin sana. Kat sana susah sikit nak pergi. Yang penting zahirnya masjid. Tapi apa sebenarnya kenapa Allah suruh kita pergi? Kalau kita tak boleh pergi kat sana, hak dekat pun ada. Kalau tak boleh datang masjid, surau pun ada. Saya tidak mahu bincangkan isu sah ataupun tidak sah kita tidak sembahyang berjemaah di masjid. Kerana ada mazhab, contohnya mazhab Imam Ahmad, fatwanya lebih keras. Kalau rumah beberapa meter, sekitar dalam 100 meter,
Maknanya selagi mana boleh dengar azan. Dan perkembangan teknologi dia sentiasa bersama. Orang kata, Ustaz, dulu azan tak pakai mikrofon. Dulu orang tak pakai kereta, tak naik motor. Boleh jawab ikut tu. Maknanya teknologi itu sentiasa bersama. Allah Subhanahu Wa Taala, ini kerja Allah. Allah buat dia jadi comel. Kalau kita pergi ke Afrika, tempat tak ada elektrik, nampak? Maka bila dia azan, hak dengar ni yang dekat, hak mari pun tak pakai kereta juga. Itu contoh. Kalau kita tengok masyarakat yang masih daif di banyak tempat di Afrika. Tapi tempat kita dah dengan kemampuan yang ada, maka Allah beri pula kemampuan untuk pergi. Kemampuan panggil. Bahkan kalau dalam konteks negara kita, tak sampai 1 kilometer kiri kanan masjid surau. Kiri kanan. Untuk masjid ni saja berapa puluh buah surau yang menjadi sayap di kiri kanan. Itu contoh. Apa isunya? Bila kita pergi masjid ini, topik kita masjid yang dirindui. Masjid dan yang dirindui ini yang nampak di depan mata. Sebenarnya kita rindu siapa bila kita pergi masjid? Muslimin dan muslimat. Disebabkan, saya bukan menuduh, jangan ingat saya tuduh seseorang, bukan. Tetapi bila kadang-kadang kita terlupa satu perkara, di sebalik ataupun dipanggil hikmah, sebenarnya apa tujuan kita pergi masjid, masa tu kita bila hilang, dipanggil benda yang tersirat tu tak datang dalam hati, maka kita tak rasa. Contoh, kita minum air, kadang-kadang dia mari teringat kan, tengah-tengah bawa kereta, dia nak balik ke rumah, dia teringat rasa tertarik. Contohnya, semalam benda berlaku, ni saya cerita pada saya sendiri. Saya dah balik dari UIA semalam pukul 10 lebih, pukul 9 lebih saya balik dari UIA. Lepas solat Isyak apa semua sekali, baru saya keluar dari UIA. Masa nak balik, tengah bawa kereta, tiba-tiba dia teringat mi goreng. Mi goreng tak ada pun depan. Tapi apa yang saya teringat? Saya bukan teringat jalur mi warna kuning itu. Saya teringat rasa dia. Rasa tu benda yang tersirat. Oh, sedap ni kalau pergi makan. Saya pun bagi tahu pada isteri, saya nak singgah sekejap lah. Sepatutnya saya tak makan malam. Kononnya nak diet sikit lah. Nak diet sikit. Kononnya. Semua orang takut mati. Terlebih berat badan, doktor suruh buat turun lagi semua sekali. Pasal apa? Dia kata, lebih Ustaz, banyak ni lebih ni. Tak apalah. Yang penting, kita balik cerita asal. Bila teringat rasa, saya pun WhatsApp. Saya kata, saya nak singgah. Isteri saya tak jawab. Mesti dia bengang. Pasal sepatutnya tak makan malam. Makan malam. Nanti Allahu Akbar, kita buat makan malam. Saya pun pergi order makan. Bila dapatkan rasa dia tu, rasa mi goreng basah, udang. Orang kata nak pejam mata. Sedap sangat. Bukan pejam mata nak tidur. Sedap sangat. Menikmati. Kita datang ke masjid, apa yang tersirat sebenarnya? Kita masuk, seronok, sejadah, aircon. Sedap pergi masjid ni, ada aircon. Kita tak nafikan, itu perlu. Itu perlu. Dipanggil termasuk dalam tahsiniyat. Kehidupan kita dia ada daruriyat, hajiat, dipanggil tahsiniyat. Baik, benda tu kita tak boleh nak ulas belaka benda tu. Panjang sangat. Bila kita masuk ke masjid, rupanya bukan sekadar pasal kita seronok masjid itu. Imam kita baca sedap, Allahu Akbar. Sedap sungguh imam kita baca dengan telur Arab, bukan telur jadi tak sedap ni, telur Arab, slang. Bahasa tu. Bacaan pula yang tak biasa kita dengar. Hak tak mari masjid Saidina Abu Bakar, dia barangkali tak boleh dengar. Bacaannya lain. Qawarira disebutkan.
Kita baca qawarira, ini qawarira. Kalau anak saya baca dengan saya ajar mengaji, saya kata salah, ulang balik. Pasal kita tahu satu teknik bacaan. Iman Arab kita tahu banyak. Bila dengar, ya Allah, syok. Tapi bukan sekadar itu. Kita kagum. Lepas tu kita rasa rindu lagi nak datang, nak dengar bacaan dia. Mari sekali lagi dia baca macam biasa orang Melayu baca. Fresh kita. Baik. Yang jelas bila kita datang masjid, bukan sekadar kita rindu pada imam, baca imam. Kita rindu pada suasana aircon. Kita rindu pada sahabat. Ya benar. Ada seorang sahabat saya dari masjid ni, Allahu Akbar, meninggal dunia dengan keadaan yang subhanallah. Ada cerita dia. Masuk surat khabar dulu cerita orang masuk dalam rumah dia. Yang penting Allah kata ataupun Rasulullah kata, man qa'ada fi al-masjid. Dalam hadis lain Rasulullah kata, man tawadda'a fi baitihi thumma atal masjid. Siapa berwuduk di rumah dia. Maknanya bukan tak boleh wuduk kat sini, tapi orang yang nak datang masjid ni dia start dari awal comel. Orang yang rindu, macam kita nak jumpa orang kan, nak sampai kat dia tu kita baru nak sembuh, tak, dari rumah lagi kita sembuh, biar spray, biar comel. Itu contoh. Rasulullah kata siapa dia berwuduk di rumah, tak pun di masjid, kemudian dia masuk dalam masjid, sebenarnya faqad zarallah, dia sebenarnya datang ziarah Allah. Sebab itu kita kena rindu masjid. Kita datang masjid bukan pasal kita ziarah bangunan. Saya tidak nafikan benda tu dalam konteks mekanisme. Tapi lebih dari itu, mulai malam ni, mulai besok, mulai sampai akhir hayat, ingat kita pergi ke masjid bukan ada reason ataupun second reason, bukan ada alasan kedua. Alasan kita, saya rindu Allah, saya nak ziarah Allah. Jangan pula dia ambil faham, Allah ada dalam masjid, Allah ada. Bukan, ini bahasa yang Allah kata, man qa'ada fil masjidi faqad zarallaha ta'ala. Siapa datang, dia duduk dalam masjid, orang itu sebenarnya dia datang ziarah Allah. Wa haqqul mazuri ikramus sa'ir, dan menjadi hak kepada Allah yang diziarahi, Allah muliakan orang yang datang ziarah. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, banyak benda yang terlepas sebenarnya dalam konteks kita bincang berkaitan dengan rindu kita kepada masjid. Benar topik kita masjid yang dirindui. Kita cuma letakkan masjid itu sebagai alat. Dan alat itu sangat penting kerana dia jadi syiar. Apa makna syiar? Perasaan. Bila kita tengok jatuh cinta kita, bukan jatuh cinta kepada masjid itu semata-mata, kepada tuan masjid. Bukan tuan masjid, pemilik masjid. Kerana masjid tak boleh dimiliki oleh orang. Bila kita buat masjid, jangan kata ini masjid aku, kamu tak boleh mari masjid. Padan itu sesatlah dia kalau begitu. Dia adalah milik Allah. Allah sebut kan, Allah kata apa? Ini yang terakhir saya sebut. Wa annal masajida lillah. Ingat, semua masjid milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Bila kamu dah masuk masjid, sembahyang, berdoa, apa saja, jangan kamu minta dari yang lain, mintalah dari aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah. Jadi muslimin dan muslimat, mudah-mudahan apa yang sempat kita bincang kali ini dapat memberi keinsafan dan kesedaran pada diri kita. Sama-sama kita berdoa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم
ni'mal wakil wa tawakkalna 'ala Allahi rabbina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin amin.